Salam sejahtera dan salam perpaduan berita seterusnya. Kit Siang hulur salam perdamaian buat Hadi Awang. Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang mencadangkan agar kerajaan perpaduan bekerjasama dengan PAS menjelang pilihan raya negeri akan datang. Bagaimanapun, Lim berkata kerajaan perpaduan hanya perlu berbuat demikian dengan dua syarat. Pertama, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menghentikan permusuhan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan mesti membuktikan keikhlasannya. Lim membuat gesaan itu dalam menyokong tita yang di-Pertuan Agong bahawa Malaysia memerlukan kestabilan politik dan kejayaan konvensyen kerajaan perpaduan semalam. Kedua, Lim berkata sekiranya Hadi mengaku ada melemparkan beberapa dakwaan tidak berasas terhadap DAP dan berjanji tidak akan mengulanginya, maka PAS perlu dijemput menyertai kerajaan perpaduan. Antara lain, Lim berkata Hadi pernah membuat beberapa dakwaan liar termasuk melabelkan masyarakat bukan Islam sebagai perompak yang terlibat dalam rasuah dan penipuan dengan menjadikan orang Melayu sebagai mangsa. Lim juga memetik dakwaan Hadi bahawa DAP mengumpan orang Melayu jahil untuk dijadikan sebagai boneka parti itu. Sekiranya Hadi boleh menjadi seorang pemimpin Islam yang jujur, bertanggungjawab dan dihormati, dan dia bersedia untuk mengakui kesilapannya dalam membuat tuduhan liar dan tidak masuk akal ini, saya tidak nampak apa-apa sebab mengapa PAS tidak boleh dijemput untuk menyertai kerajaan perpaduan. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bertita dengan tepat. Malaysia memerlukan kestabilan politik untuk menjadi sebuah negara progresif, makmur dan dihormati dunia. Tetapi, adakah Hadi akan menuruti tita ini demi kepentingan negara atau terus mengejar kepentingan pribadinya soal Lim? Kenyataan Lim dibuat ketika Anwar juga menghulurkan salam perdamaian kepada PAS menerusi ahli jawatan kuasa pusat PAS, Nik Abdul Aziz. Dalam pertemuan dengan Nik Abdu pada Jumaat lalu, Anwar didakwa memaklumkan hasratnya untuk menjalani semula hubungan baik dengan pemimpin PAS, termasuk Hadi Awang. Salam sejahtera dan salam perpaduan berita seterusnya dipetik daripada syabudin.com.net bertajuk Kecut selepas dicabar Anwar, Bersatu akhirnya mengaku angka 126 hanyalah auta. Bersatu akhirnya angkat tangan mengaku kalah serta sedar daripada mimpi tentang ketidakmampuan untuk menjatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata, kerajaan pimpinan Anwar cukup kukuh kedudukannya kerana mempunyai 148 sokongan ahli parlimen. Sangat sukar untuk pihak pembangkang mengatasi jumlah itu. Ia bukanlah satu perkara mudah, ujar beliau. Dengan itu, ujar beliau, Bersatu tiada rancangan untuk mengusulkan undi tidak percaya pada sidang parlimen akan datang. Begitupun untuk menutup malu atas ketidakmampuan yang digembar-gemburkan sejak minggu-minggu kebelakangan ini, beliau menyalahkan Anwar kerana memberi respon terhadap perkara tersebut yang kemudian mencabar blok pembangkang agar mengemukakan undi tidak percaya di parlimen jika benar mereka sudah mempunyai angka. Kenapa Anwar perlu memikirkan kabar angin atau gosip kecil di luar gelanggang? Sepatutnya beliau tidak perlu fikir berapa angka yang pihak pembangkang ada sebab kerajaan pimpinannya sudah cukup kukuh, iaitu mempunyai 148 kerusi tambah Razali lagi. Tiba nak salahkan Anwar pula? Kepada Ketua Penerangan Bersatu yang baru memegang jawatan tersebut, ingin ditanya, apakah isu menjatuhkan kerajaan hanya sekadar gosip kecil di luar gelanggang? Sedangkan yang menghebohkan angka 126 sebelum ini adalah seorang ahli majlis pimpinan tertinggi Bersatu sendiri. Tidak cukup dengan itu, seorang naib presiden Bersatu pula dilihat begitu galak menulis pelbagai persepsi mengenai kejatuhan Perdana Menteri di media sosialnya sejak seminggu yang lalu. Isu kecil di luar gelanggangka jika pemimpin kanan Bersatu sendiri turut jadi steam untuk menukar kerajaan.
Dengan itu, ia sebenarnya bukanlah gosip kecil di luar gelanggang, tetapi secara sedar memang dicetuskan oleh Bersatu. Makanya, tindakan Anwar memberi respon adalah wajar dan munasabah, malah memperlihatkan beliau seorang Perdana Menteri yang peka, berani serta proaktif, tidak seperti PM8 yang sejuk dalam banyak perkara ketika memegang jawatan Perdana Menteri sebelum ini. Mujur jugalah Anwar pentas mencabar agar bertempur di Parlimen jika ingin menumbangkannya. Maka seluruh negara dengan cepat akhirnya mengetahui angka 126 dan gembur itu hanyalah palsu dan auta belaka. Kalau tidak dicabar Anwar, agaknya berminggu dan berbulan lagi angka 126 itu terus dijajah sebagai isu untuk mencetuskan ketidakstabilan. Seterusnya sebagai modal bagi sesetengah pemimpin parti itu untuk berangan-angan dan bermimpi kembali menjadi kerajaan dan dapat jadi menteri semula. Apabila dicabar Anwar dan sedar angka itu hanya sekadar auta, terkedu dan kecutlah mereka sekarang ini. Lagipun, kalau ikut logiknya daripada 74 ahli parlimen yang ada bersama-sama PN ketika ini, entahlah dalam mimpi apa mereka boleh dapat angka 126 itu. Dengan jumlah 126 yang dihebohkan, ia bermakna berlaku pertambahan seramai 52, iaitu seramai 52 ahli parlimen yang menyokong Anwar dan kerajaan perpaduan sekarang beralih menyokong PN yang kini mempunyai 74 ahli parlimen. Daripada parti mana dalam blok kerajaan mereka dapat angka 52 itu? Mudah kata, ini sebenarnya bukan lagi bermimpi di siang hari, tetapi mengigau kerana jiwa kacau lalu merakau angka yang entah apa-apa. Kalau sudah tahu sokongan kerajaan ada 148 ahli parlimen dan tiada kemampuan untuk PN berbuat sesuatu yang luar biasa mengubah angka yang mereka miliki, lebih baiklah duduk diam-diam dan buat saja kerja lain yang lebih berfaedah. Kan sekarang dah malu sendiri. Syabuddin Hussein, 8 hari bulan 5, 2023. Apapun yang dikatakan dalam berita ini tidak mencerminkan pendirian admin channel ini. Salam Malaysia Madani, selamat petang dan selamat berhari raya.